Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam di alam maya. Salam tinggal di rumah. Khabar saudara semua? Berakhir cerita seronok. Jangan gitu nampak wajah sedih. Apa khabar ediksi-diksi? Saudara Syahai Ibrahim, Mustafa Ilyas, Osman Nur, Samsul Anwar, Said Baharudin, Raban Tebing bin Kulub. Apa khabar saudara? Moses Puso, Sulaiman Yop, saudara Yop, apa khabar Yop? Empat Tulang Kering, Yaya Ibrahim, Markim Kama Ismail, Masya Mizin, Ibrahim Cik Muda, Zubaidi. Waalaikumsalam saudara. Afazah Abu Bakar, apa khabar? M. Rajuna R. Aisyah. Terima kasih ya. Nur Daila, Dina Selina, Muhammad Azmi, Muhammad Ali, apa khabar? Orang Kota Baru. Aminuddin Sari, Zardin Reza, Rosnin Kurengot, Sabah ya. Dian Syah dari Kaum Baru. Terima kasih dari Kaum Baru Kuala Lumpur. Saudara Ahmad Zulkarnain, Puan Halimah Musyruh, Yayasan Norizwan, Effendi Lautan, Zahir Mat, Nazir Bazin, Lili Rafida, Yang Maya, salam. Apa khabar Bi? Ruby Din hadir. Terima kasihlah selamat malam menemani saya untuk kita berbicara di alam maya. Ya, saudara Sulaiman Yop, Khairimil, Hafizan Jai, Razali Osman, Ramlah Hamidi, Zainuddin Din, Rosni Abdul Ghani, Rosni Lan, Romzi Lan, Alex Hafiz, Nasir Muda, Halimah Hashim. Terima kasih, selamat berjuang. Abu Khalid, Herman GT. Sedap tu Herman. Racing ke? Saudara Razali Samad, selamat malam. Ya. Terima kasih. Gambar good. Saya cuma minta Saudara Zakaria, Tiga Abdul, Nek Porak, Putih, Zul Osman, bantu saya dengan mengirimkan apa-apa like ataupun share supaya teman-teman yang lain dapat bersama-sama kita berbincang saat saya memberi pencerahan. Ada beberapa perkara yang perlu saya jelaskan yang untuk pengetahuan kita bersama, untuk kita berkongsi pengetahuan. Apa yang saya ada, mungkin apa yang juga saudara-saudara sudah pun mengetahui. Kalau perlu ditambah, kalau perlu diberi pencerahan lagi, sila kemukakan. Kita berlapang dada dengan prinsip we must agree to disagree. Ya, saudara Murni, Norma Pionix, Ahmad Zulkarnain. Baik, yang tak sempat saya santuni satu persatu, seperti biasa saya akan santun selepas usai bicara kita malam ini. Hari ini saya ingin melaporkan keadaan COVID-19 yang menyerang negara kita dengan gelombang kedua yang agak menyeramkan, kerana kes baru sudah meningkat kepada 4,029 kes. Ini jumlah yang begitu besar, bukan sekecil, ya, bukan sedikit. Dengan kematian 8, keseluruhan kematian terkumpul 594 dan jumlah yang terjangkit sejak COVID-19 ini menyerang negara kita adalah 155,095 orang daripada 32 juta rakyat. Ya. Terima kasih. Dan di Sabah, walaupun ada berkurangan, semalam 514, hari ini 449. Labuan meningkat, semalam 917. Sarawak juga meningkat daripada 60 ke 69. Kedah naik balik, semalam 142, hari ini 195. Di Pulau Pinang turun, alhamdulillah, daripada 194 pada 120. Masih lagi dalam situasi yang tidak menyenangkan. Di Perak, alhamdulillah, semalam 74, hari ini turun 20 jadi 54. Cuma di Selangor, nampak gaya di Selangor ni, bilalah pihak kerajaan nak menutup kilang-kilang ni. Sebab jumlah hari ini semalam 889, hari ini 1,466 warga Selangor yang dijangkiti virus corona, dengan jumlah keseluruhan sudah 45,519. Begitu juga di Kuala Lumpur, 347. Itu 17,793 yang telah dijangkiti. Dua kawasan ini, iaitu Lembah Kelang
begitu tinggi jumlahnya. Janganlah jadikan Lembah Kelang ini adalah tempat bersarangnya virus corona ini. Dan kita haraplah kalau boleh Pak Berkuasa tutuplah kilang-kilang tu. Dan lockdown tu biar betul-betul. Jangan ada kebebasan bergerak dan sebagainya. Kalau awal dulu kita boleh buat, takkan sekarang tak boleh buat. Ini dah sekarang ni dah tahap bahaya ni. Dah sampai 1446. Ya? Negeri Sembilan juga, Saudara Man. Macam mana dia? Semalam 70, hari ini naik 214. Saya berkeyakinan ini juga tentulah di kawasan perkilangan. Ini di Putrajaya juga meningkat. Semalam 24, hari ini 35. Di Negeri Sembilan, Melaka turun. Alhamdulillah, semalam 58, hari 44. Cuma di Johor juga meningkat. Sebab tu saya katakan Johor, saya perhatikan pergerakan di Johor tu, dia naik 442, naik 535. Kemudian turun sekejap 460, naik balik 535. Dan hari ini di Johor saja 719 orang yang dijangkiti oleh virus corona. Keyakinan saya mungkin kerana musim banjir dan juga tidak lain tak bukanlah kilang-kilang. Sepatutnya ditutuplah. Betul lah Saudara Norlela, jaga kita. InsyaAllah kalau kita jaga sama kita pasti menang. Di Pahang agak berkurangan, Terengganu kurang juga, semalam 92, hari 80. Di Kelantan juga meningkat, semalam 79, hari ini 141. Dan yang agak mendukacitakan kita, semalam lega lah. Ingatkan Perlis boleh bertahan sifar virus corona. Hari ini Perlis agak besar jumlahnya, itu 14 orang yang telah dijangkiti oleh virus corona. Jadi saudara, bersamalah kita berdoa pada Allah SWT agar pandemik ini segera beredar daripada bumi bertuah ini. Dan kita pastikan kita menjaga kebersihan diri kita. Hari ini juga kita menerima berita yang agak menyedihkan, iaitu mantan Ketua Hakim Negara kita, iaitu Allahyarham Tun Muhammad Saleh Abbas, telah pun kembali ke rahmatullah dan diyakini berpunca daripada jangkitan COVID-19. Allahyarham dijangkiti virus corona itu pada usia 91 tahun. Jadi kalau kita yang agak usia 70 tahun ke atas tu berhati-hati. Kalau kita dijangkiti agak susah untuk untuk segera sembuh ya. Jadi dalam kesempatan ini saya minta lah teman-teman semua kita bacakan Al-Fatihah kepada Allahyarham Tun Saleh Abbas agar rohnya tenang dan diletakkan di kalangan orang-orang yang dikasihi. Kita sedekahkan, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada roh Allahyarham Tun Saleh Abbas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Semoga rohnya berada di kalangan orang-orang yang dikasihi. Saya petang tadi dapat sedikit berhubung dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah yang sedang menerima rawatan di hospital UKM. Alhamdulillah, kabarnya ada peningkatan. InsyaAllah dalam waktu terdekat mereka Yang Berhormat Mulia Tengku segera sembuh, segera pulih, sebab negara memerlukan buah fikiran dan sentuhan beliau untuk menangani masalah ekonomi negara kita ini. Ya. Walaupun beliau berada di luar kerajaan, tapi pandangan-pandangan beliau itu diperlukan. Meskipun pihak kerajaan telah pun membentuk jawatankuasa teknikal untuk menasihati Duli Yang Berhormat Mulia Tuan Agong berhubung dengan perintah bukan kawalan pergerakan perintah darurat ini, tapi saya berkeyakinan tentulah mereka-mereka yang berada menganggotai jawatankuasa tersebut akan berhubung dengan Yang Berhormat Tengku untuk mencari idea-idea ataupun pandangan-pandangan bagaimana harus dilaksanakan sepanjang perintah darurat ini terlaksana. Saya cuma agak sedih tadi bila melihat kiriman daripada video sahabat kita
Saudara Datuk Zaharin Mak Yassin semalam dia mengirimkan rasa kecewanya sebab orang UMNO tidak menyantuni beliau. Memang begitulah keadaannya kadang-kadang. Teman ketawa ramai, teman menangis sendirian. Sabarlah saudara. Cuma saya sedih. Saya sedih waktu bila nak naik kereta tadi sebelum dibawa ke hospital, menaiki ambulan. Dia sahabat kita dan beliau memberi pencerahan. Dan kadang-kadang kita berbeza pendapat tetapi tidak semestinya kita bermusuh. Jadi saya berdoa agar Datuk Zaharin Yassin ataupun Sang Kelembai segera pulih. Sebab tengok gaya tadi tu, cara dia naik kereta ambulan tu nampak gayanya macam sihat. Tapi kita tak tahulah rawatan itu berapa lama akan diambil. Dan saya yakin, saya katakan bahawa Datuk Zaharin, you are strong. Saya hantar mesej pada beliau, Datuk, I believe you are strong enough to fight this COVID. Dan sama-samalah kita berdoa agar beliau semakin kuat dan mantap untuk meneruskan kehidupan dalam sepanjang rawatan di hospital. Dan masih lagi kita tak tahu lagi pergerakan ataupun keputusan bagaimana teman-teman kita yang berhormat Datuk Zaidi Zainal, Timbalan Menteri Komunikasi, begitu juga dengan ahli parlimen daripada Jeli, Datuk Mustafa Muhammad, Datuk Rina Harun dan juga Datuk Hamzah Zainuddin yang masih lagi sedang dirawat. Kita tidak dapat menerima perkabaran, saya tak tahu. Tiada hubungan untuk beliau. Jadi kita berdoa agar mereka segera sembuh. Tapi yang saya dapat berhubung tadi dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, alhamdulillah sama-sama kita berdoa agar Yang Berhormat Mulia Tengku segera pulih seperti sedia kala, sihat untuk memacu ekonomi negara kita ini kembali kepada asalnya. Cuma tadi saya terima kiriman daripada sahabat saya, Datuk Mazlan Harun. Ini dia kata bukanlah satu saintifik perubatan, tapi saya kata elok jadi amalan. Katanya eloklah kita jadikan penawar sepanjang kehidupan kita ini, iaitu gunakan sebiji air kelapa muda campur dengan sebiji buah limau nipis yang diperah dan 1 sudu garam. Jadi air kelapa muda dan perahan limau nipis dan sesudu garam ini diminum. Mudah-mudahan ada keberkatan, dapat dijadikan juga amalan kita untuk menjauhkan ataupun merawat kalau-kalau peringkat awal COVID-19. Ini bukan saintifik ya. Tak bolehlah saya katakan ini seperti vaksin, tapi kiriman beliau, info ini katanya berguna untuk kita semua, untuk sama-sama kita berikhtiar. Terima kasih sahabat saya Datuk Mazlan Harun. Ini perwira warisan Allahyarham Datuk Harun Idris yang sempat mengantar kiriman kepada saya. Dan sesuatu yang agak melegakan kita hari ini apabila Kementerian Pendidikan Malaysia memutuskan bahawa sehingga ini tidak lagi sekolah akan dibuka, di mana pelajar-pelajar atau murid-murid tidak akan bersemuka di seluruh negara. Jadi kecuali pelajar yang akan menduduki peperiksaan awam seperti SPM, STPM, sijil vocational, sijil teknologi dan sebagainya. Dan waktu yang sama, dapatan saya, Hospital Bersepadu MAET di Sedang telah pun mula beroperasi selama 24 jam bagi merawat pesakit yang kritikal kesan jangkitan COVID-19. Cuma saya berpesan pada teman-teman, kalau ini Hospital Bersepadu MAET sudah dibuka itu, maka eloklah duduk di rumah, janganlah keluar rumah. Tak perlulah kita nak mengadakan lawatan dan sebagainya. Dalam saat kita mengadakan perintah darurat ini, perintah PKP ini, kalau perlu keluar tu hanya untuk keperluan saja. Jangan kita ambil mudah ya. Ini kerana hari ini jangkitannya lebih 4,000 orang tu, it is quite serious. Ya. Secara itulah yang setakat ini yang dapat saya laporkan berhubung dengan COVID-19. Banjir masih lagi berlaku di sana sini, cuma hari ini kerja-kerja pembersihan di Negeri Pahang, di Kelantan, di Terengganu, di Johor, walaupun hujan masih ada lagi. Sebab saya diberitahu, difahamkan bahawa ini
Jabatan Kaji Cuaca melaporkan bahawa hujan ini berterusan sehingga bulan Februari. Jadi pada saudara yang tinggal berhampiran dengan sungai, yang kawasan biasa naiki air, berhati-hati. Besar kemungkinan gelombang ini akan kembali balik. Kena kerja Datuk. Kalau tak dapur tak berasap. Ya saudara Wabi Amir, saya setuju, saya faham. Tapi nak buat macam mana keadaan sekarang ni? Nak kerja apa? Saya pun tak tahulah. Saya tak boleh memberi pencerahan. Apakah bidang kerjaya yang boleh kita lakukan saat ini? Ya saudara. Dan apa ini? Kita harus berhati-hati lagi kerana sebagaimana saya nyatakan semalam, kita dikejutkan dengan wujudnya gempa bumi di Sulawesi Barat dan peramal-peramal Jabatan Kaji Cuaca mengatakan gempa bumi itu boleh berlaku balik, boleh berulang sekali lagi. Jika ini berlaku, kita khawatir akan berlaku tsunami. Inilah musibah yang didatangkan oleh Allah SWT yang kita tak tahu. Tiba-tiba saja mendatang. Kerana setakat yang saya terima, laporan yang saya terima daripada Indonesia, sejumlah 47 orang telah pun menjadi korban dan masih ramai lagi rupanya yang terperangkap dalam runtuhan bangunan. Allahu Akbar. Macam manalah mereka dah 2 hari tak makan, dengan tak ada api, tak ada air. Kita berdoalah agar ratusan mereka, katanya ramai, ratusan orang yang terperangkap sebab 350 buah rumah kediaman dan bangunan yang runtuh kesan daripada gempa bumi di Sulawesi Barat. Kita berdoa agar musibah tersebut tidak berada ataupun mendekati bumi bertuah kita. Sebab itu saya katakan kita harus berusaha berbaik sangka, kita sentiasa beramal ibadat dengan Allah SWT, bermohon pada Allah. Kerana manusia ni terlalu bangga dengan dosa-dosa. Akhirnya alam juga benci. Maka apabila alam sudah marah, dia akan memperlihatkan kemarahannya. Dan kita berharaplah semoga Tuhan masih sayang kepada kita, ya. Datuk, jangan lupa malam ni pantun saudara Suri Muhammad, sabar saudara. Usai laporan banjir, usai laporan COVID, jangan lupa kita dengan sabda junjungan. Sabda junjungan daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah berteman kecuali dengan orang mukmin. Ini pesan Rasulullah tu. Jangan kamu berteman kecuali dengan orang mukmin, dan jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini adalah hadis Tirmizi yang ke-2318. Status ini adalah status hasan. Pengajaran hadis ini, kita dituntut supaya bergaulah dengan mereka yang beriman dan berakhlak mulia. Dalam syarah Sunan, Abi Daud menjelaskan, tabiat atau kebiasaan itu adalah sesuatu yang dicuri atau diambil dari orang lain. Jadi dibimbangi bila bergaul dengan orang yang tidak berakhlak, kita akan menyebabkan seorang itu meniru akhlak buruk itu. Dan berilah makan kepada orang-orang yang soleh dan bertakwa. Kalau nak bersedekah pun bersedekahlah pada orang yang soleh dan bertakwa. Al-Khattabi menyatakan, larangan memakan makanan kecuali orang yang bertakwa hanya berlaku pada makanan undangan, bukan makanan kerana keperluan. Ya, maksudnya kalau kita nak mengadakan majlis sebagainya, eloklah untuk sama kita, sama muslimin. Pastikan teman karib kita orang yang saleh. Moga kesolehannya menjangkiti pada kita. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Untuk kerana keadaan COVID yang tidak menentu, kerana sekali lagi saya memutuskan untuk tidak mewawarkan e-commerce hari ini. Kita tengok besok macam mana. Sebab saya khawatir nanti tak boleh pergerakan. Jadi sia-sia saya menghabiskan waktu saudara untuk membaca tentang e-commerce. Jadi kepada Syarif Abdullah, saya mohon maaf lah. Tak tahulah saudara boleh kirim tak kirim perkasam saudara, ya. Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah meniti gerhana kehidupan. Kita bagaikan meniti gerhana kehidupan. Sebelum itu, saya santuni dulu pantun Pak Nazir daripada Perlis. Minum air dulu, ya, Serta Ramsyah. Tak ada suara. Sabar, sorry Sebastian, ya.
Pantun Pak Nazir, budak-budak berlatih memanah tepi sungai di luar dewan. Orang tidak memegang amanah, buruk perangai dibanding haiwan. Itu peringatan Pak Nazir. Bunga Cina baru dipetik, hati-hati tepi lata. Apa guna berhias cantik kalau hati gelap gelita. Jadi pantun Pak Nazir ni bunga-bunga bahasa ni indah. Bila dia kata bunga Cina, bunga api-api, hati-hati. Susah nak cari pokok pohon hati-hati ni. Zaman sekarang ni. Terima kasih Pak Nazir. Tapi saya santuni juga pantun Saudara Jamil Idris. Apa kata Saudara Jamil Idris? Ini saling balas-membalas pantun. Masak lemak gulai keladi banyak tumbuh di tepi titi. Kalau kita selalu berbudi, dikenang orang sampai ke mati. Manis sungguh buah pulasan, dikait orang berpeti-peti. Tolong menolong sesama insan, diberi ganjaran akhirat nanti. Itu peringatan daripada sahabat saya, Saudara Jamil. Jadi saudara, hayatilah pantun-pantun yang dikirakan oleh mereka itu penuh dengan nasihat. Orang Melayu kita ni, kita menasihati, kita berbicara dengan pantun dan sebagainya. Saudara, untuk hari ini saya masih lagi gagal untuk mendapatkan penjelasan daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Tak tahulah saya nak buat macam mana. Mungkin kerana hari ini hari Sabtu, pejabat ditutup. Mungkin juga kerana perintah larangan PKP. Mungkin juga kerana darurat ini, maka kumpulan wang simpanan pekerja tidak mengeluarkan sebarang kenyataan. Begitu juga dengan isu moratorium. Apa yang menyediakan kita semalam, cuma 6 ke 7 buah bank saja yang menyatakan mereka sedia memberi moratorium kepada mangsa-mangsa banjir. Bagaimana mangsa-mangsa lain? Bagaimana rakyat di seluruh negara? Jadi apakah bila berlaku musibah begitu baru nak ada moratorium? Yang lain tak ada kerja macam mana? Jadi kita mengharapkan supaya pihak Kementerian Kewangan, Bank Negara dan juga mereka-mereka yang berada di anjung kuasa yang menjaga perlesenan institusi kewangan ini supaya memberi arahan saja. It is a matter of stroke of pen. Hanya stroke of sekali catatan saja, tanda tangan, selesai masalah rakyat. Dapatlah mereka kelegaan. Bukan kenapa, kerana saya khawatir dalam keadaan sekarang ini, ia mengundang musibah yang lebih teruk lagi. Kerana ia mengganggu emosi. Dan ini juga boleh mengundang masalah mental rakyat. Bila dalam keadaan tertekan, duduk di rumah, kerja tak ada, makanan tak ada dan sebagainya. Jadi semua ini membuatkan tekanan perasaan. Memanglah kita tahu kabarnya bantuan prihatin akan dibayar. Katanya pertengahan bulan. Tapi hari ini dah 16 hari bulan. Belum ada lagi. Jadi jumlahnya pun kita tak tahu sepenuhnya. Jadi berapakah jumlah yang rakyat boleh dapat? Apakah cukup untuk selama tempoh 8 bulan? Kalau setakat 500 tu orang kampung saya kata celah gigi je lah. Jadi bagaimana hari-hari seterusnya untuk membeli barang-barang keperluan? Barang juga mencanak naiknya. Dalam keadaan begini, saya pun tak faham lah sebenarnya. Apa yang ada dalam fikiran pimpinan negara? Apakah mereka tidak prihatin pada rakyat? Dan bila saya terima satu kiriman lagi, saya terkejut juga. Di saat kita diarahkan duduk di rumah, di saat rakyat disuruh berada dalam keadaan darurat, perintah darurat, tapi Perdana Menteri mengadakan mesyuarat, walaupun dengan melalui sidang video dan sebagainya, bersama dengan Parti Perikatan Nasional Negeri Johor. Perdana Menteri minta supaya rakyat mengurangkan aktiviti politik, minta supaya diadakan gencatan politik supaya dapat ditangani COVID-19. Sedangkan waktu yang sama, beliau juga menangani masalah politik Parti Pribumi Bersatu di Johor. Ini apa benda ni? Ini orang kita cakap tak semua bikin. Jadi kita hairanlah. Perdana Menteri yang pada awal dia jadi Perdana Menteri, mengambil alih daripada parti, daripada Pakatan Harapan, memberi harapan pada rakyat. Sebab itu dapat gelaran Abah dan sebagainya. Tapi akhirnya bagaimana?
Rakyat dikecewakan. Jadi saya rasa tak salah saya dah buat saya kata tunggulah 9 bulan baru kita tahu macam mana keadaannya. Ini permasalahannya yang saya lihat. Kalau nak kata tak gencatan politik total, tak payah nak lantik apa semua, tak payah ada sidang, kursus, tumpukan perhatian untuk mentadbir negara bersama dengan jawatan kuasa. Dah bentuk jawatan kuasa teknikal, ada menteri-menteri kabinet, bincang macam mana nak menyelesaikan masalah rakyat, tumpukan sepenuh perhatian, elakkan sebarang politicking. Saya melihat dari segi pimpinan UMNO, dia walaupun macam-macam orang nak buat serangan pada Presiden UMNO dan sebagainya, tapi beliau memilih untuk melakukan gencatan politik. Sepatutnya ini ditangani oleh semua parti-parti politik. Saya kena ingat, bila berlaku wujudnya darurat, kena ingat gaji ahli parlimen 16,000 sebulan. Tapi mereka dapat seperti biasa. Setiap ahli parlimen, tidak ada pengumuman daripada Perdana Menteri. Tidak ada pengumuman daripada Menteri Kewangan mengatakan potongan gaji ke apa ke. Tidak. Setiap ahli parlimen dapat 16,000. Gaji menteri 53,000. Berjalan seperti biasa. Gaji duta khas ke negara-negara luar, duta khas ke China lah, duta khas ke Korea, duta khas ke negara-negara apa ini, negara Arab, RM27,227 sebulan. Berjalan seperti biasa. Gaji Perdana Menteri 104,000. Berjalan seperti biasa. Habis rakyat yang kerja sendiri, yang makan gaji, yang tak ada gaji, yang makan gaji itu okey lah. Pekebun, nelayan, yang meniaga, yang menjual pasar malam, malahan yang membuka restoran, membuka gerai-gerai, mereka terjejah begitu teruk. Sebab dengan perintah kawalan pergerakan, perintah darurat ini, orang tak boleh pergi makan kedai makanan. Boleh berhenti, ambil, bawa balik. Dan rakyat kena tak ada duit. Nah, mereka yang punya kuasa, mereka yang berada di anjung kuasa, masih dapat puluhan ribu. Rakyat tak dapat. Kenapa begitu? Kenapa ada perbezaan? Dalam keadaan rakyat susah, mereka pun rasailah sama-sama susah lah. Dan lebih memeranjatkan saya bila saya menerima kiriman. Kiriman ini berupa surat yang ditandatangani oleh ketua pengarah bahagian daripada ketua pengarah di mana tadi tu, ketua pengarah unit tindakan ekonomi di Jabatan Perdana Menteri. Jadi dia kata ini surat itu bertarikh 11 Januari. Jangan lupa 11 Januari adalah tarikh Perdana Menteri mengumumkan perintah kawalan pergerakan, dan tarikh itulah arahan dibuat oleh Ketua Pengarah Unit Penyelaras Pelaksanaan kepada Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya. Dia kata surat itu menyebut bahawa Perdana Menteri bersetuju untuk dibangunkan sebuah dewan untuk Parlimen Paguh yang merupakan kawasan Perdana Menteri. Nilai projek tersebut adalah 35 juta. Dalam saat rakyat diperintah PKP, saat kita menghadapi darurat, kamu mau luluskan projek berjuta-juta. Saya tengoklah tadi ada yang santun, ada tak tahulah Ratu Naga ke siapa ke menyantuni. Saya tengok dalam wall, kawan saya hantar kat saya. Dia kata kena tengoklah lampuran kedua kerana kelulusan tersebut. Pembinaan Dewan Gresik ditangkap 13 juta. Dewan Masyarakat Bukit Pasir di Muar 16,660,000. Pusat Komuniti Bukit Kepung di Muar 5,775,000. Jadi jumlah keseluruhannya 35,435,000. Persoalan saya, buat apa nak didudukan sekarang? Yang kedua, Muar tu dalam Parlimen Paguh ke? Surat sebut adalah untuk Parlimen Paguh. Kenapa nak dikelabui pemikiran rakyat? Yang kita persoalkan, kenapa duit itu nak dihabiskan untuk membangunkan dewan? Boleh ke dewan itu menyumbat makanan ke mulut rakyat? Dan ini nak dibuat kononnya daripada surat sebut mesti bermula daripada bulan Mac tahun ini. Jadi saya tak faham. Yang ini saya cukup tak faham. Di saat rakyat susah,
Di saat kita melakukan perintah kawalan pergerakan, di saat negara mengumumkan bahawa negara berada dalam keadaan darurat, kamu luluskan projek untuk buat bangunan dewan. Nak buat apa dewan? Dalam keadaan sekarang kalau tak pakai dewan tu, kambing lah duduk dalam dewan tu. Akhirnya, habis duit berjuta. Apalah salahnya? Ya betul, Saleh Ismail, 3 buah dewan. Saya setuju. Tapi adakah dewan itu dalam Parlimen Paguh? Surat sebut untuk Parlimen Paguh. Ini 2 perkara yang berbeza. Ini 2 perkara yang berbeza. Apakah kemungkinan 3 dewan itu dengan 1 dewan di Paguh, 35, dah 70 juta pula. Jadi, keadaan yang tak menentu begini. Cuba tengok daripada kepala surat pertama sekali. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersetuju meluluskan 35 juta peruntukan untuk membangunkan sebuah dewan dalam Parlimen Paguh. Dia tak sebut mua, dia tak sebut tangkap. Hospital yang diperlukan. Sepatutnya mana kawasan, mana rumah yang ada tu ambil, sebab dalam kedudukan sekarang hari ini, dengan adanya perintah darurat, mana kawasan rumah kosong ke bangunan kosong, kerajaan boleh ambil, jadikan itu sebagai hospital. Sebab hospital lebih penting. Pembelian ubat-ubat lebih penting. Jadi yang mana lebih penting ni? Apakah kamu nak menyantuni rakyat atau nak menyantuni orang tertentu? Politik lebih important to you. Cukai gaji sekarang ni untuk orang gaji lah. Saya tak tahulah sama cukai tak cukai, tak tahulah. Tapi saya bila saya ukur, saya tahulah. Saya tetap membayar cukai. Saya melihat hari demi hari kebobrokan dalam kepimpinan berlaku. Jadi saya tak faham lah sebenarnya. Di saat ini rakyat terkurung. Saat ini sebenar-benarnya kamu melulukan projek. Tapi saat rakyat terkurung di rumah, saat rakyat meneguk air mata jerih, saat rakyat menjerit dalam keperitan hidup, mencari sumber untuk membeli makanan, untuk menanggung anak isteri. Bukan sikit, 35 juta. Saya tak faham ni. Saya pulangkan kepada saudara sebagai pelayar untuk memikirkan. Inilah negara kita. Inilah negara kita yang punya seorang Perdana Menteri. Yang awalnya disokong oleh UMNO. Memang saya siap tetap mempertahankan kenyataan saya. Kerana kalau tak ada UMNO sokong tadi, taklah terjadi. Kerana sejak semalam juga, semalam hari Jumaat, harga minyak naik lagi. Ini minggu yang ke-9. Harga minyak RON 95 rasanya RM1.85 seliter. Kesan daripada itu, harga barang mencana naik. Peniaga-peniaga pasar malam terkesan teruk. Sebab mereka boleh berniaga pun sehingga jam 8 malam. Barang-barang nak beli pun dah tak berapa nak ada. Yim, abah yang memalukan. Rakyat makan pun selalu. Kita susah sekarang ni saya. Harga barang naik mencana. Peniaga pasar malam teruk terkesan. Ni, big brother kita, brother-brother yang jual burger pun dah tak boleh. Tak ada income. Latif, dewan itu dibina atas air mata rakyat. Begitulah keadaannya. Saya tak tahulah mereka menjadi penasihat pada Perdana Menteri ke, mereka menjadi suksa pada Perdana Menteri memberi nasihat begitu. Kononnya untuk menunjukkan satu bahawa inilah satu kenangan nanti akan dikenang. Mungkinlah nama dewan tu beri nama sempena nama Perdana Menteri. Dewan Tun Tan Sri Muhyiddin. Percayalah cakap saya. Kalau inilah kepimpinannya, dalam dewan itulah nanti rakyat akan memaki seranah. Saya tak tahu kenapa Perdana Menteri berfikir begitu. Tak terfikir. Dia berada kita yang jual burger tu. Nak berniaga macam mana sekarang? Kereta dah kurang lalu. Azizul Abdul Hamid, terbaik Malaysiaku. Baik sangatlah. Geramnya aku. Cerit aku ke ni. Saya geram tak maaf lah. Terkejut lah. Rumah saya bila dengar saya menjerit begitu. Bukan kerana sebab saya tengok ya, makcik jual nasi lemak termenung lah menanti pelanggan. Bertimbun dia punya bungkusan nasi lemak.
Bukan mahal pun. RM1 dengan RM2 seketul pun. Menong. Lalu orang tak ada nak singgah pun dah. Kakak yang jual goreng pisang pun sekadar mampu menggoreng harapan. Bersama ketulan keropok lekor. Nak macam mana? Nak goreng pisang banyak-banyak pun pisang mahal. Nak beli pisang kat pasar pun harga pisang naik. Mungkin-mungkin ambil lah keropok lekor. Takkanlah rakyat nak disumbat dengan keropok lekor hari. Saya rasa hospital ni kena tambah ni. Unit bahagian pesakit mental ni. Dan lebih teruk lagi, minyak masak pun naik. Segala-galanya naik. Akhirnya saudara, saya berkeyakinan bahawa kita menghampiri the failed state ataupun sebuah negara yang gagal. Gagal kerana dipimpin oleh orang yang tidak ada keprihatinan pada rakyat. Yang meletakkan politik semata-mata. Yang tidak mahu menyantuni masalah orang kampung, masalah nelayan, masalah petani, pekebun, pesawah. Jadi saya kadang-kadang terfikir bagaimanalah kehidupan mereka. Macam mana kehidupan mereka? Bolehkah mereka meneruskan kelangsungan kehidupan untuk tempoh 8 bulan lagi? Sebab perintah kawalan darurat ini sampai bulan Ogos. Ada orang kata 6 bulan, ada orang kata 5 bulan. Saya mengikut apa yang dikeluarkan oleh kenyataan, oleh kerajaan. Kalau kerajaan kata sampai Ogos 8 bulan lah. Jadi kena buat persiapan untuk 8 bulan. Dan mungkin dipercepatkan. Belum tentu dipercepatkan. Mungkin dipanjangkan lagi. Ini masalah ni. Cuma saya nak berpesan pada teman-teman. Ini satu lagi dalam keadaan kita berhadapan dengan situasi darurat ini. Kerana kita kena ingat di bawah perintah darurat. Begitu juga di bawah Akta Immigration. Jadi kalaulah anda mempunyai rumah-rumah, jangan sewakan kepada parti. Sebab warga tempatan dinasihatkan agar tidak menyewakan rumah atau permis kepada parti. Sekiranya anda didapati memberi sewa kepada parti, anda boleh disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 55 dalam kurungan E Akta Immigration 1959-63. Hukum jika dapati bersalah, anda boleh didenda tidak kurang RM5,000 tapi tidak melebihi RM30,000 ataupun penjara tidak lebih 12 bulan. Jadi saya tahu mungkin teman-teman yang ada rumah yang berhampiran dengan kilang-kilang tempat ini pendatang asing bekerja tu, suruh dia keluarlah. Saudara Firdaus T. Abdullah, Abah kau pentingkan projek Dewan. Janji kontraktor Dewan tu kenyang, rakyat biar keburu. Begitulah keadaannya. Saudara Muhammad Azam Halim, saya nak mencari nak mencarut tu, tapi respect. Saya sebenarnya nak usahakan, saya pun nak mencarut, tapi tak boleh lah. Jangan kita jadikan medan kita ini untuk kita mencaci, kita mencarut sama kita. Kita gunakan bahasa kita. Kita gunakan bahasa yang kita santun. Orang Melayu ni indah bahasanya. Jadi, tapi kalau berterusan begini, saya tak mampu agam menahan perasaan saya. Ujian Tuhan. Ya betul, saudara saudara Hussein Fitri, ujian Tuhan. Bala dari Allah. Buat manusia yang sombong. Saya bersetuju. Saya tidak mahu untuk membela sesiapa pun. Bagi saya, orang-orang UMNO, pemimpin UMNO pun ada saham. Dan waktu anda berkuasa dulu, anda sombong. Tak mau dengar cakap orang bawah. Akhirnya rakyat marah. Jadi rakyat pun ada saham. Kerana terpengaruh, terperangkap dengan janji seribu mimpi. Undi Pakatan Harapan juga bersalah. Akhirnya apa jadi pada negara? Semua orang ada saham. Saya pun ada saham juga. Tapi apa nak buat? Kerana saham saya tidak berkemampuan waktu itu nak buka page macam hari ni, live macam ni. Kalau ada live macam ni, mungkinlah waktu itu, mungkin saya ada saham untuk mempertahankan. Tapi nak buat macam mana? Saya fikir, kesal saya melihat negara saya dalam keadaan yang sebegini. Hancur, robek harapan, perasaan warga bangsa saya.
Sedangkan negara kita negara makmur. Kita ni bukan main-main. Jadi dalam keadaan begitu, saya minta cuba kita hayati sedikit. Ada kiriman kepada saya, dia kata bersiaplah kita semua. Dia kata kajian ilmiah di timur dan barat ada membenarkan peringatan Rasulullah. Itu kebenaran Rasulullah yang akan berlaku pada abad 14. Karenanya dengan janji Allah pasti benar dan tertunai. Badan Meteorologi dan Geofisika menyatakan bahawa akan terjadi kemarau panjang yang akan melanda dunia. Di mana dunia dijangka kemarau panjang tersebut akan bermula daripada tahun 2019 hingga tahun 2022. Ini kajian daripada Badan Meteorologi. Air dunia ini hanya berbaki 3% saja lagi. Jadi, artinya, waktu itu kita khawatir, nanti keluar Dajjal. Ini berarti seperti sabda junjungan dalam hadisnya tentang kisah Tamim Ad-Dari, yang keluar Dajjal, ditandai dengan keringnya Danau Tabariyah. Itu di Tiberias. Keringnya mata air Zugar dan pohon kurma Baisan yang tidak lagi berbuah. Semua ini berada di Israel. Sudah 2 tahun pohon kurma di Baisan tidak berbuah lagi. Ini realiti. Diikuti dengan semakin kurangnya mata air Zugar. Dan paling menempati adalah surutnya air di Tasik Tiberias. Tasik Tiberias ini di Israel. Sudah sangat meruncing. Jadi kerana itulah ni sekarang ni Israel sedang mencipta macam mana nak menyelesaikan masalah air. Akhirnya air laut juga disuling. Ini ada dalam hadis yang disebut. Jadi kita harus menginsafi semua ini. Kembalilah ke jalan yang disarankan oleh baginda Rasulullah. Kena ingat saudara ya. Cuma saya agak terkesan bila saya baca kiriman mengatakan macam mana pula Brunei tidak ada kes COVID-19. Ini satu hal juga elok kita fikirkan. Kiriman kepada saya. Dia kata macam mana Brunei boleh tiada kes. Kalau ikutkan kes warganya dahulu agak tinggi juga. Dan dengan izin Allah hari ini, iaitu dari live Ustazah Asma Harun. Katanya dia ada sahabat di Brunei. Sahabatnya memberitahu setiap waktu pagi. Ini di Brunei, amalan di kerajaan Brunei. Setiap waktu pagi, semua rangkaian televisyen, radio atau apa media sekalipun, mereka mewajibkan bacaan surah Yasin. Dan baca juga di hospital. Buat semua jabatan awam. Dan kerabat istana, menteri agama, rakyat, semuanya wajib membaca surah Yasin. Mungkin Allah mau melihat sejauh mana kebergantungan kita pada Allah. Sejauh mana iman kita. Sejauh mana kekuatan kita untuk meminta dengan Allah secara berterusan. Jadi saudara, marilah kita kembali ke itu. Ya? Saya menerima banyak persoalan. Orang bertanya pada saya, kenapa gantung legislator? Kenapa judiciary dan eksekutif tidak digantung dalam perintah darurat ini? Kenapa bahagian legislatif? Legislatif ni itu parlimen, Dewan Negeri digantung. Tapi judiciary, eksekutif tak digantung dalam darurat ni. Kita boleh terimalah peraturan darurat. Memang bila Duli Yang Maha oleh Pertuan Agong mengeluarkan dekri pemasyuran darurat, kita terima. Tak ada siapa boleh menentang. Cuma yang agak menjadi persoalan, kenapa parlimen, Dewan Negeri digantung? Tapi judiciary, kehakiman tak digantung. Eksekutif tidak digantung. Eksekutif maksudnya parlimen, ada jemaah menteri dan sebagainya tak terjejas. Yang terjejas persidangan Dewan Rakyat, Dewan Negeri saja. Ini menimbulkan persoalan. Yang ini saya serah pada saudara untuk berfikir. Kalau tanya dengan saya, tentulah tidak lain dan tak bukan kerana ia menyangkut soal Perdana Menteri yang meletakkan politik mengatasi segala-galanya. Ya, jadi itu hadapan saya. Ini satu kiriman. Ini saya nak beritahu tu kan. Menarik. Apabila akar umbi UMNO dengan terang-terang menolak Parti Pribumi Bersatu pada mesyuarat bahagian UMNO baru ini. Presiden UMNO jelas akur dengan kehendak akar umbi. Tapi setengah pemimpin UMNO berjiwa PBM. Mereka tak berani nak menentang. Lantas, apa yang disuarakan mereka akar umbi tidak berlaku. Sebenarnya mereka harus ingat di mana mereka.
Selepas UMNO Barisan Nasional tewas, di mana kamu bila Mahdi nak mengharamkan UMNO? Di mana kamu bila aset-aset UMNO dibekukan? Di mana kamu bila UMNO dan bekas Presiden UMNO dihina dengan keterlaluan dan Presiden serta ahli-ahli Parlimen UMNO diugut? Duduk celah ketiak. Kita tahu siapa yang kita nak tolak pada pemilihan akan datang. Kita tahu siapa yang bermuka-muka, yang depan Presiden dan rakan umbi sering tersengih-sengih. Nampak semua gigi kuning. Kita tahu siapa yang kita nak basuh kau-kau pada PAU akan datang. Nah, saya bagi tahu pada saudara, jangan takut untuk menyuarakan pandangan dan pendapat. Ini tidak Presiden diganyang hari-hari. Tapi mereka yang lain macam mana? Saya dengarlah ada ketua pemuda itu, ketua pemuda ni suruh Presiden UMNO berhenti. Nak berhenti buat apa? Kalau ahli Parlimen tak nak buat, bolehkah dia seorang diri ambil tindakan? Takkan dia nak duduk seorang-seorang diri duduk dekat majlis tinggi? Ini semua, ini sebab penyatuan bersama. Bagi saya, mereka mempunyai saham. Mereka mempunyai saham. Kena ingat ya, bahawa kita dulu kalah kenapa? Kerana rakyat marah. Rakyat marah dan merasa benci kepada pimpinan yang sombong, yang meletakkan kepentingan diri. Akhirnya, pesakit COVID boleh diasingkan di PLKN. Mungkin tak dapat membantu daripada penyakit. Serang Anggerik 5, saya agak setuju. Sebenarnya dulu ada diwujudkan, saya ingat sekitar dalam 84-81. Tapi rasanya kem-kem khidmat negara tu semua dah habis dah. Dah ruyuk. Kalau ada pun ada lah 5-6 kem je lagi ikut. Mungkin. Yang lain semua dah sepatutnya, tapi tempat itu masih ada lagi. Boleh diguna pakai balik. Sepatutnya kalau kerajaan benar-benar serius, berjumpalah dengan operator kem yang telah pun bankrupt. Muflis, ramai kawan-kawan saya yang membina kem khidmat negara tu terterap habis. Ini juga kesan daripada percaturan politik. Mereka membuat ini tawaran. Waktu yang sama mereka juga memutuskan tak kangkang habis. Saya tak mau bercakap panjang sebab isu PLK ni saya tahu sangat. Teman-teman saya ramai yang mendapat kontrak. Saya dulu dah pesan kepada mereka, hati-hati. Jangan nanti kita duduk tepi jalan, duduk tekan kalkulator, aku kaya. Sebab terbukti kontrak yang diberikan kepada kontraktor Bumi Putra untuk membina kem, untuk mewujudkan kem itu adalah satu kontrak yang loose, yang tidak berpihak kepada pemilik kem, yang berpihaknya pada orang-orang tertentu saja. Akhirnya kem operator yang menanggung segala masalah, segala hutang piutang. Mereka yang buat berdasar di Kementerian Pertahanan bolehlah. Ini saya nak jelaskan sebenarnya. Sebab itu kita harus waspada. Kadang-kadang dalam kerajaan pun ada gunting dan lipatan. Saya cuma yang agak menggelikan hati saya satu je lah. Ini kenyataan Chandra Muzaffar. Orang hebat. Aliran dulu menentang kerajaan bagian Arab. Dapat jawatan senyap. Dia kata usaha gulingkan Muhyiddin kerana ada ahli politik tak mahu masuk penjara. Mereka berharap jika pemimpin lain dinaikkan, mereka boleh dilepaskan. Dan terdapat juga pemimpin yang selama berdekad mahu menjadi Perdana Menteri, bekerjasama dengan individu yang tidak mahu dipenjarakan itu. Ahli-ahli Parlimen ini meneruskan usaha menggulingkan Muhyiddin. Walaupun yang di-Pertuan Agong dan Sultan di beberapa negeri berulang kali menasihati ahli politik agar tidak menimbulkan huru-hara ketika negara sedang berdepan dengan pandemik COVID-19. Jadi bersama rakyat, mereka merayu supaya semua ahli politik elakkan diri daripada terus berpolitik. Sebaliknya memberikan tumpuan sepenuhnya dalam menangani wabak dan cuba memperbaiki masalah ekonomi ketika ini. Ini betul-betul pembodik nombor satu. Dulu bagai nak rap. Saya ingat beliau punya dengan aliran Chandra Muzaffar lah, justice untuk mencari keadilan kononnya. Dah dapat kena swap kecil lah. Jadi keadaannya. Jadi saudara, mana ini tentang ni. Apa lagi kita nak cakap? Geram saya ni. Saya geram bukan pasal apa. Sebab saya geram kerana dalam saat sekitar begini, nak buat dewan lah, peruntukan rakyat lah, peruntukan itu, peruntukan ini. Sedangkan rakyat tidak santuni. Saudara Ainab Barum, dalam UMNO yang layak jadi PM, ada ke?
Saudara Ainah Bahrom, dalam keadaan sekarang ni kita tidak bercakap soal PM. Cuma saya katakan dalam keadaan sekarang ni sepatutnya, Hani ni celakalah masa nama siapa. Memang begitulah orangnya. Sekejap itu, sekejap ini. Saya melihat, tadi saya terfikir ya, kalau benarlah pada 26 hari bulan ini, UMNO diharamkan. Sebab usaha untuk mengharamkan UMNO akan berlaku selama 25 atau 26 hari bulan ini. Apa nak jadi? Apakah UMNO akan menyertai parti PAS dengan adanya orang macam Taqiyuddin? Saya tidak nampak. Akhirnya kadang-kadang saya merasakan bahawa ahli-ahli UMNO dipaksa untuk menyertai satu parti baru. Nak buat parti tak boleh. Yang ada sekarang ni adalah Parti Keadilan. Saudara jangan marah dengan saya sebab saya terfikir tadi. Apabila sudah ditolak ahli UMNO ni ke penjuru, takkan ahli UMNO nak masuk PBM? Chandra Muzaffar tu memang kuat bodik. Tak relevan dah cakap-cakap dia sekarang ni. Kononnya hebat sangatlah. UMNO buat UMNO 2.0. Saya setuju. Bukan saya tak setuju. Saya dengar apa yang disuarakan oleh Datuk Lokman Adam. Saya dengar sahabat malam. Tapi untuk mewujudkan 2.0 UMNO, kita kena register. Bila tak dilaftarkan, tak boleh. Nak bertanding, masuk bertanding, bukan boleh pakai UMNO 2.0. Sebab tidak didaftarkan. Melainkan kalau Datuk Lokman mendaftarkan parti itu. Sehingga saat ini tidak ada pendaftaran. Yang ada parti berdaftar sekarang ini adalah Parti Putra. Pimpinan Datuk Ibrahim Ali. Saya yakin mungkin tak ramai lagi ahli-ahli UMNO yang bersedia untuk menyertai itu. Tapi besar kemungkinan, jangan terkejut. Jangan terkejut. Kalau ahli-ahli UMNO dipuasa dah ditolak ke tepi, tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain. Sebab saya tengok orang yang sering menyatakan dia tidak akan membunuh UMNO sebab UMNO ialah parti mak bapak dia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau ini berlaku, pilihan raya akan datang besar kemungkinan gerombolan UMNO semua menyertai PKR. Sebagaimana ini Tun Dr. Mahathir Mohamad itu hari bersama-sama dengan Parti Keadilan. Semua bertanding atas tiket PKR. Kalau itu berlaku, saya ingat ruyup sekuyup-ruyupnya PBM. Dengan PAS pun boleh hanyut. Saudara Syah, PAS saja. Saya tidak nampak. Sebab punca permasalahan ini berlaku, ada juga kerana adanya pimpinan PAS. Kalau pimpinan PAS tidak menyertai Perikatan Nasional itu, tak jadi macam sekarang. Muzaffar dengan Anwar Musa 2x5. Lebih kurang begitulah. Saya ini pencerahan politik ya, sebab dalam waktu yang pendek ini mari kita bincang apakah UMNO akan menyertai PAS. Benar, almarhum Tun Razak menyatakan bahawa seandainya berlaku sesuatu pada parti UMNO, besar kemungkinan bolehlah orang Melayu ini menyertai PAS. Itu ada amanat Tun Razak. Tetapi dengan kerenah yang ada 2-3 orang dalam pimpinan tertinggi PAS itu, bukan Tuan Guru Haji, tidak. Bukan Tuan Ibrahim, tidak. Tapi puak-puak yang ada di Republika tu, saya tidak yakin ahli UMNO akan selesa untuk masuk menyertai PAS. Dan akhirnya, jangan lupa, akhirnya mereka akan bersama bertaut dengan ahli-ahli Parti Keadilan. Warga PAS biasa bekerjasama dengan ahli-ahli Parti Keadilan di peringkat akar umbi. Ini bukan untuk menentukan dasar di atas, tidak. Di sini kalau ada pertembungan ini berlaku, besar kemungkinan pembahagian kursinya yang mana UMNO lah. Yang mana yang bertembung ni antara PAS dengan PBM. Ini sekadar pencerahan. Saya cuba tadi terfikir. Kerana untuk menyelamatkan kembali UMNO, dah lepas menang pilihan raya nanti, wujudkan baliklah UMNO ni dipulihkan. Sebab saya melihat, kerana apa yang berlaku hari ini, PAS juga ada sahamnya. Apa yang berlaku pada hari ini dalam ketempangan pimpinan kerajaan hari ini, UMNO ada saham, pimpinan UMNO, pimpinan PAS juga ada saham. Kalau UMNO dengan PAS tak setuju itu hari, tak ada lah pun Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Tak ada pun Parti Pribumi Bersatu ni menjadi tampuk pemerintahan, dia hanya kuasa. Kalau UMNO dengan PAS satu hati. Tapi mungkin waktu itu Muafakat Nasional baru diwujudkan, baru. Tapi masih ada lagi silu. Mungkin ada perasaan silu. Akhirnya lepas kepada Tan Sri Muhyiddin dan PBM. Yang diungguli di belakangnya Azmin Ali. Yang saya katakan, kumpulan pengkhianat. Apabila kamu mengundang ular-ular berpisa berada dalam kelambu kamu, tunggulah kamu akan dipatuk.
Ini saya dah ulang berkali-kali. Tapi mereka tak nak dengar. Tapi kerana pimpinan setengah. Bukan Tuan Guru Haji. Tuan Guru Haji jelas. Dia tak mau jadi Timbalan Perdana Menteri. Dia tak mau jadi Perdana Menteri. Itu jelas. Tapi yang lain. Yang lain. Mereka melihat bahawa untuk berada jadi anjung kuasa menjadi menteri. Selama ini tak terfikir. Jadi itu karenanya. Fazil Hamidi. Dengki itu dibuang ke tepi itu. Kena fikirkan masalah. Betul, saya bersetuju. Saya bersetuju. Kalau seperingkat awal Muafakat Nasional tak terima siapa pun, dia akan tegak sebagai sebuah parti yang bukan hanya check and balance. We are waiting for our time to go to the Putrajaya. Tampuk kuasa di Putrajaya itu kekal milik Melayu Islam. Tapi kalau keadaan sekarang ni, untuk tengok gaya ahli-ahli Melaka Umbi akan kata, ini semua kau orang punya pasal lah. Kalau itu keadaannya. Jangan lupa, ini pandangan ya. Ini bukan saya menyuruh, tidak. Saya terfikir. Ini saya terfikir sekadar saya kata kalaulah 26 bulan ini UMNO diharamkan. Tunggu. Ini dengan dendamnya pun semua lagi orang UMNO memang marah lah. Orang Melayu tentu akan marah. Jadi akhirnya mereka berpaut sekejap di bawah ini lambang Parti Keadilan. Dengan perjanjian selepas pilihan raya, waktu itu UMNO lebih ramai. Saya melihat kerana waktu pilihan raya ke-14 dulu, kerana Parti Pribumi tak dapat punya banyak kawasan. Mereka cuma ada 13 kursi. Sebab itu mereka tidak boleh jadi dominans. Tapi kalau sama-sama kukuh, UMNO ada 74, UMNO Barisan Nasional. PKR ada 42, 49 atau 50. Dah boleh terbentuk kerajaan. Dua ini cantum pula dengan Parti Amanah. Dah ada 130 kursi. Ini sekadar pencerahan saja ya, bukan saya nak minta, tidak. Cuba kita fikir secara terbuka apabila kita warga UMNO diasap untuk berada dalam suasana begitu. Sebab itu sehingga saat ini saya tak nampak yang Mak Mula Tengku Razali nak bantai teruk-teruk ini PKR, tak ada. Jadi ini keadaannya. Sebab itu dari awal lagi. Tapi nak buat macam mana? Nasi dah jadi bubur. Kerana kita berlapang dada sangat. Sebab itu saya katakan pimpinan UMNO. Jangan salahkan Zaid Amidi seorang-seorang. Seluruh majlis tinggi yang berada dalam tingkat 38 juga memikul tanggungjawab. Jangan nak tolak dia seorang aja. Oleh kerana dia presiden. Itu tak setuju, saya tak setuju. Tak betul. Takkan satu orang boleh menentang semua 42 orang. Sebab itu saya tidak bersetuju kalau Presiden UMNO dituamah begitu tadi. Bagi saya, semua harus mengikut tanggungjawab. Ketua Pemuda bertanggungjawab. Ketua Puteri bertanggungjawab. Ketua Wanita bertanggungjawab. Ahli Majlis Tinggi bertanggungjawab. Kerana mereka bersetuju. Mereka mempunyai saham. Wak Ima, Datuk Seri Najib pun turut menandatangani sesi declaration. Yang tidak menandatangani persetujuan untuk Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri seorang. Yang Muhammad Walid Tengku Razili Hamzah. Itu jelas. Nilawati Aino, politik kotor. Politik ini bukan kotor. Politik ini berkali-kali saya katakan. Politik is the art of deceiving mankind. Politik itu adalah seni percaturan minda. Bawa komen sambil-sambil tu. Ini saya cuba menyantun je lah. Jadi saya cuba menyantun ni pandangan. Kita join parti bebas. Berteraskan satu Malaysia. Di bawah nakoda oleh bosku. Tak soalnya tiap-tiap. Kalau kita bertanding bebas. Atas tiket bebas. Macam lalu satu Malaysia nanti. Kalau semua orang bertanding bebas. Macam mana nak jaga? Dia mesti ada parti. Kalau bebas ni pun orang... Ya, maklum sajalah pengundi-pengundi akan fikir aku nak undi. Macam mana kalau kalah besok aku nak mengadu macam mana? Tapi kalau ada parti, walaupun kalah, pejabat parti itu akan ditentangi. 36 juta ahli UMNO tetap kekal dalam UMNO juga. Saya setuju, tapi kalau UMNO diharamkan macam mana? Ari Muluk, Zaid sebagai Presiden UMNO kena segera keluar dari kerajaan Muhyiddin. Barulah pemimpin UMNO yang lain akan ikut. Saya bersetuju 100%. Sepatutnya sekarang ni mereka dah keluar dah. Sebab gerakan ini sedang berlaku. Saya yakin gerakan ini sedang berlaku untuk menghancurkan UMNO.
untuk mengharamkan UMNO. Saya dah pesan 2 minggu dulu ataupun sebulan dulu. Saya dah bagi tahu. Safi Yusof masuk Putra. Boleh masuk Putra, tapi bagi saya lah, sebab ini pimpinan saudara Datuk Ibrahim Ali. Rasanya orang UMNO ni dia canggung sikit. Dalam keadaan gini, saya rasa mereka lebih berminat untuk bersama dengan Parti Keadilan. Yakin saya lah. UMNO kena bertindak cepat sebelum 20 hari bulan ini. Saudara Arif Muluk memang betul. Zahid kena mula-mula dulu. Saya rasa bukan hanya Zahid Hamidi bersama dengan Tan Sri Najib. Tengku dah selesai. Dah 3 orang dah selesai dah. Datuk Nazir Aziz, Tengku Razali, Datuk Nazir Aziz, Datuk Jazlan, dah jelas. Away. So, tinggal sekarang ni, mereka yang berada di Majlis Tinggi. Salman Khan, mu tu yang beruk tu. Janganlah secara... ini bukan batu api, tapi kenyataan. Saudara Muslim, saya minta jangan kita ayat bersabar saudara ya. Saya cuma sekadar memberi pencerahan kemungkinan boleh berlaku. Jangan lupa saya dah membuat penjelasan banyak. Kalau saudara ikuti, refer balik ucapan-ucapan atau pandangan-pandangan saya, pencerahan-pencerahan yang saya berikan. Mula-mula dulu saya kata betul, Tan Sri Muhyiddin bagus bagi bantuan rangsangan ekonomi 250 bilion, bagus, rakyat boleh dapat macam 5. Tapi berhati-hati, tunggu 9 bulan nanti, rakyat akan menyumpah kerana cara penyampaian tak kesampaian. Apa berlaku? Betul, saya kata bahawa dalam keadaan begini, Parti Peribumi ini nampaknya ikhlas. Tapi jangan lupa anda mengundang ular masuk kelambu. Akhirnya Muafakat Nasional akan pecah. Saya dah bagi pandangan saya. Tapi pandangan saya ini, siapalah saya nak dibandingkan dengan Anwar Musa. Beliau Sisa Agung UMNO. Beliau Sisa Agung Barisan Nasional. Saya siapa? Cicak mengkarung aja. Saya cuma sekadar cicak mengkarung di tepi halaman. Mereka memang berkuasa. Saya cuma beri pandangan saja. Saya pun UMNO juga. Tapi bagi saya UMNO dah lapuk. Pandai tipu helah. Saudara Mat Cherry, UMNO tak pernah UMNO bukan parti lapuk. UMNO sentiasa segar di hati rakyat. Cuma pimpinan tak boleh salah seorang. Semualah yang wolok tu. Daripada Perlis sampailah ke Sabah. Semua melihat wang, duit. Mereka sanggup menggadaikan perjuangan. Menggadaikan keikhlasan, kejujuran, perjuangan UMNO demi agama, bangsa dan negara. Tidak lain dan tidak bukan semata-mata nak kejar duit. Tidak semua, tapi kebanyakan. Sebab itu, apabila Datuk Seri Presiden, Tengku Razali dah kata, keluar. Datuk Seri Zahid Hamidi dah bercakap. Hari Isnin, selepas 179 bahagian memutuskan untuk tidak memberi kerjasama dengan Parti Peribumi. Sepatutnya ahli-ahli parlimen keluarlah waktu itu. Takkan dah tegang lagi bersuluh. Takkan terjerit lagi, oi keluar. Itu orang bangang. Dah bagi tahu keputusan. Majlis Tinggi pun kata, okey, kita bawa dalam PAU. Bila tak boleh saja PAU, bila adanya darurat ini, terus buat kenyataan. Macam mana Dr. Nazir Aziz. Sebab itu saya kata, Cip, I salute you, Cip. Nah, ini keadaannya. Apabila mereka meletakkan kepentingan kewangan, kepentingan diri, semata-mata untuk diri mereka, perjuangan parti dikesampingkan. Akhirnya parti yang jadi masalah. Jangan saudara mengatakan UMNO itu parti lapuk. UMNO tidak pernah lapuk. UMNO terus kekal, segar, bugar di hati rakyat. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.